الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rakan-rakan serta anak-anak didik yang dikasihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memanjangkan usia kita sehingga ke hari ini masih berada di dalam Ramadan, bulan mulia yang penuh dengan peluang untuk kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, peluang untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. InsyaAllah semoga kita tidak sia-siakan. Hari ini kita akan berbincang tentang kisah nuzul Al-Quran. Di mana sempena cuti nuzul Al-Quran ini, mari sama-sama kita soroti dari sirah, dari pengalaman dan perjalanan Ar-Rasul dan para sahabat yang berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran, ada ulama yang berpendapat mengatakan bahawa turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Malah ada juga pendapat lain yang mengatakan ianya diturunkan pada 24 Ramadan. Allahu a'lam. Tapi sebenarnya fasa penurunan Al-Quran ini boleh dibahagikan kepada 3 fasa. Thalatha tanazzulat, terdiri dari 3 fasa ataupun 3 peringkat penurunan. Yang pertama, di mana Allah turunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz secara langsam sekaligus sebanyak 6,236 ayat, 114 surah diturunkan sekaligus sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Iaitu bahkan baiklah, fasa kedua di mana Allah turunkan daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang terletak di langit dunia ataupun di paras langit dunia. Yang ini Allah jelaskan berkaitan dengan fasa kedua ni Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Yang bermaksud sesungguhnya kami turunkan kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh barakah, dan kamilah sesungguhnya kamilah yang sentiasa memberi peringatan. Ini fasa kedua Allah turunkan ke Baitul Izzah. Seterusnya fasa ketiga. Fasa ketiga ni daripada Baitul Izzah Allah turunkan secara berperingkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, beransur-ansur. Ada pendapat mengatakan selama 22 penjelasan tentang fasa ketiga ni Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 106 yang bermaksud, dan kami turunkan Al-Quran beransur-ansur agar engkau dapat membacakan atau menyampaikan kepada manusia perlahan-lahan, dan kami turunkan secara bertahap-tahap atau belas. Allah terangkan pada kita dalam surah Al-Isra bahawa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya supaya memudahkan Rasul dalam menyampaikan dan juga memudahkan manusia untuk menerima ajaran daripada Allah Subhanahu. Kita juga sebenarnya yang lebih penting adalah untuk kita memahami bagaimana kita menghayati
ya, kisah nuzul Al-Quran ini, peristiwa nuzul Al-Quran dalam kehidupan kita setiap hari. Maka tidak lain dan tidak bukan, kata ulama, ya, tanggungjawab kita terhadap Al-Quran itu, apabila kita mengatakan bahawa kita cintakan, kita mesti buktikan kecintaan kita kepada Al-Quran. Masya Allah, hebatnya Al-Quran itu. Jadi apabila Al-Quran itu hebat, maka ya, adakah kita hebat? Adakah kita, cukupkah kita hebat dengan Allah turunkan Al-Quran ini kepada kita? Kita kena mengambil kesempatan ini, apatah lagi di bulan Ramadan yang mulia, di bulan penurunan Al-Quran. Malah ulama mengatakan bukan sahaja Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan, malah semua wahyu Allah, ya, kitab-kitab yang lain juga diturunkan dalam bulan Ramadan yang mulia. Allah pernah mengingatkan kita bahawa syurga rindu kepada 4 jenis manusia atau 4 jenis golongan manusia. Yang mana yang pertama adalah golongan yang suka membaca Al-Quran, ya, talil Quran. Golongan kedua adalah golongan yang suka memberi makan, ya, mut'imul ji'an. Yang ketiga adalah golongan yang menjaga lisan, wa hafizul lisan. Dan yang keempat adalah golongan ataupun orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka kalau kita nakkan syurga, cubalah kita sama-sama, ya, melazimi atau selalu membaca Al-Quran. Ya, kita memberi makan atau bersedekah, apatah lagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, kita menjaga lisan kita. Ya, maklumlah, ya, lidah tak bertulang kan. Jadi macam-macam kita nak cakap. Dan seterusnya adalah kita berpuasa, sepuasa yang sempurna dalam bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah. Mudah-mudahan syurga merindui kita, dan kita juga sentiasa muslimin, muslimat, anak-anak yang dikasihi, untuk menjadi orang yang cintakan Al-Quran. Yang pertama, golongan yang mencintai Al-Quran itu mestilah memiliki Al-Quran. Sebolehnya kita membeli sendiri Al-Quran itu, supaya kita sentiasa rapat dan rasa cinta kepada Al-Quran. Jika Quran itu kita dapat, ataupun hadiah dan sumbangan, mungkin tidak sama dengan Quran yang kita beli. Jadi sebaiknya kita ada Al-Quran kita sendiri untuk sentiasa kita membaca Al-Quran. Kisah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib, di mana beliau ni sangat cintakan Al-Quran. Selalu dia bawa Al-Quran ke mana sahaja dia pergi. Sehinggalah suatu hari dia solat. Dalam Quran tu juga dia letakkan benda-benda yang berharga. Sebab apa? Dia meletakkan Al-Quran tu sesuatu yang sangat berharga, dan barang-barang berharga dia juga diletakkan bersama dengan Al-Quran tersebut. Suatu hari Al-Qurannya tadi telah dicuri oleh seorang pencuri. Maka dia perasan lah kan, dia sedar kehilangan, dia selesaikan solat, lalu dia mengejar pencuri tersebut. Dia kejar sampai dapat, dan dia telah mengambil Al-Quran tersebut. Pencuri tadi terus minta maaf pada dia, tapi dia kata dia tak marah pun. Bukan dia tujuan dia tangkap atau dia kejar pencuri tadi itu untuk dipukul, tapi dia cuma mengambil Al-Quran. Barang berharga atau duit yang ada di dalam tu diberikan kepada pencuri tadi. Masya Allah, itu tanda cinta dia dengan Al-Quran. Hebat kan? Tabi'in tersebut, iaitu siapa? Kita ada Quran kita sendiri yang kita sayang, kita cinta. Kalau boleh Quran itulah kita baca setiap hari. Jangan tukar-tukar Al-Quran, supaya lebih dekat di hati kita, insya-Allah lebih barakah. Yang kedua, orang yang cintakan Al-Quran ini adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, itu adalah orang yang cintakan Al-Quran. Rasulullah SAW sendirian dan juga para sahabat, Masya Allah, sangat mencintai Al-Quran, selalu membaca Al-Quran dan bacaan di dalam solat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diceritakan bahawa Rasulullah kalau solat subuh, dia akan membaca surah-surah yang panjang. Antaranya surah At-Takwir 29 ayat, surah Al-Mu'minun 118 ayat, surah Al-Waqi'ah 96 ayat, dan surah Yasin 83 ayat. Dan antara surah lagi yang menjadi kegemaran Rasulullah dibaca semasa waktu subuh ialah surah As-Saffat yang mengandungi 182 ayat. Masya Allah, Dan para sahabat dah biasa bacaan Al-Quran yang panjang pun tak terasa kerana mereka sangat cintakan Al-Quran. Dan seterusnya, tanda yang ketiga ialah percakapannya itu daripada Al-Quran.
keluar daripadanya ayat-ayat Al-Quran atau nasihat-nasihat daripada Al-Quran. Sebab itulah kita kena jadikan Al-Quran ini teman hidup kita setiap hari. Al-Quran yang dibaca setiap hari itu akan menjadi cahaya peneman kita di dalam kubur kelak, di alam barzakh. Rasulullah juga mengingatkan Rasulullah kata kepada Abu Zar, banyakkanlah baca Al-Quran dan banyakkanlah berzikir kepada Allah, kerana ia menjadi cahaya bagimu di dunia dan menjadi yang keempat, orang yang selalu membaca Al-Quran juga dia memahami Al-Quran. Kita bukan sekadar membaca, tapi kita nak memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran ini kita perlu membaca terjemahan dan sebaiknya kita mengkaji Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran tu Masya Allah khazanah ilmu yang cukup besar untuk kita hayati. Bukan diturunkan sekadar untuk sebagai hiasan, tetapi ia menjadi panduan untuk kita capai satu level yang lebih tinggi. Maka kita kena mengkaji Al-Quran. Ada satu kisah mana seorang profesor, Dr. William Brown ini, dia telah mengkaji tentang tumbuhan. Bila dia kaji tentang tumbuhan, dia mendengar ada bunyi-bunyi dari tumbuhan, ada suara-suara dari tumbuhan tersebut. Dia cuba mencari penyelesaiannya tapi tak jumpa. Sehinggalah suatu hari dia bertemu dengan seorang saintis Muslim, seorang India Muslim, berbincang tentang suara-suara yang dia dengar dari tumbuhan ini. Masya Allah, jawapannya ada dalam Al-Quran, di mana saintis India tadi menceritakan bahawa dalam surah Al-Isra, Allah menjelaskan kepada kita bahawa semua makhluk bertasbih kepada Allah. Jadi yang suara yang didengar itu adalah suara tasbih dari tumbuh-tumbuhan. Malah semua makhluk sebenarnya bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Cuma kita manusia ni sering lalai. Semoga kita ambil pengajaran untuk kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, dengan ilmu yang didapati daripada saintis Muslim tadi, maka Dr. William tadi juga telah memeluk muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tidak mahu menjadi golongan yang disebut oleh Nabi orang yang mengambil Al-Quran itu sebagai acuh tak acuh. Mahjura, mengambil Quran itu acuh tak acuh. Jadi untuk kita mengelakkan diri kita dari golongan yang mengabaikan Al-Quran, maka hendaklah kita selalu membaca Al-Quran, yang kita memahami Al-Quran, yang kita jadikan Al-Quran itu zikir, sentiasa kita sebut di lidah kita. Sebaiknya kita menghafaz Al-Quran. Kalau kita tidak mampu menghafal keseluruhan Al-Quran, kita hafallah sebahagian daripada surah-surah dalam Al-Quran, untuk menjadikan ia sebagai peneman kita di saat-saat kita sudah tidak mampu lagi untuk membaca Al-Quran. Daripada kita membaca, kita juga hendaklah memahami dan menghayati ayat-ayat Al-Quran, kerana Allah turunkan ia sebagai bimbingan, sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi sebagai kesimpulannya, marilah sama-sama kita menjadikan nuzul Quran ini hari satu permulaan atau penerusan untuk kita mendekatkan lagi diri kita. Kerana yang pertama, bila kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita berbicara dengan Allah, seolah-olah Allah berbicara dengan kita. Itu kehebatan Al-Quran. Yang kedua adalah sumber ketenangan. Jika kita berada dalam keserabutan, bila kita berada dalam masalah, kita bacalah Al-Quran, sudah pasti akan memberi ketenangan jiwa kepada kita. Yang ketiga, dengan mengingati, kita membaca Al-Quran ini, kita dapat mengingati Allah. Sebaik-baik zikir, sebesar-besar zikir selain daripada la ilaha illallah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir atau mengingati Allah ini dapat menenangkan jiwa kita. Maka Al-Quran lah yang menjadi penenang jiwa kita. Yang keempat, Al-Quran merupakan penawar kepada penyakit. Percayalah, dengan membaca Al-Quran, pelbagai penyakit dapat disembuhkan. InsyaAllah, ada orang yang sembuh daripada penyakit stroke, penyakit kanser dan lain-lain dengan melazimi bacaan Al-Quran dengan penuh yakin dan memohon dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang kelima, Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Macam tadi yang diceritakan berkaitan dengan seorang profesor yang telah memeluk Islam. Masya Allah, segala ilmu yang mengaji dan mengkaji, insya-Allah. Seterusnya yang keenam, Al-Quran merupakan sebagai pemujuk atau penguat hati kita. Dalam keadaan kita lemah, Al-Quran lah yang menguatkan hati kita.
untuk menghadapi cabaran-cabaran kehidupan ini. Dan yang ketujuh, ya, merupakan Al-Quran ini merupakan ubat kesedihan. Di dalam kesedihan, kita bacalah Al-Quran. Kita tenangkan hati kita, kita gembira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana surah yang dibacakan tadi di awal video kita tadi, yang begitu surah Al-Qad, di mana Allah katakan sesungguhnya anzalnahu fi lailatul qadr, yang Allah turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik dari 1000. Lailatul Qadr itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka insya-Allah dalam hari yang tersisa ini, mari sama-sama kita tingkatkan amal kita, ya, untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Sama-sama kita berdoa semoga kita bertemu dengan Lailatul Qadr, di mana amalan padanya adalah sama dengan 1000 bulan. Masya Allah, yang lebih kurang 83 tahun kita beribadah. Maka rugilah kalau kita mensia-siakan amalan, khususnya dalam Lailatul Qadr. Sekurang-kurangnya pada 10 malam terakhir nanti kita pecutkan amal kita, walaupun hanya RM1. Ya, kita membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya satu muka Al-Quran. Kalau kita mampu setiap hari satu juzuk, tapi kalau kita tidak mampu, satu muka surat pun jadilah. Dan kita banyakkanlah beristighfar, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita teruskan dengan solat malam kita, khususnya solat tarawih yang tidak ada dalam bulan lain. Kalau kita solat mengikut imam dari awal sehingga akhir bersama imam, maka pahalanya seperti kita beribadat sepanjang malam. Maka dengan peluang yang Allah bagi ini, rugi sangatlah kalau kita tidak rebut. InsyaAllah, jom dalam sirah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, Masya Allah, mereka membaca Al-Quran kerana ia menjadi penawar, ia menjadi penghibur, ia menjadi pengubat, ia juga menjadi penguat hati. InsyaAllah, sebab itulah mereka menjadi Jilul Quranul Farid, generasi Al-Quran yang unggul. Setakat ini dahulu, semoga ada manfaat. Segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan dan kesilapan itu dari saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.